Tiada seberang perkembangan setakat ini mengenai proses mediasi penyelesaian luar mahkamah dalam dua kes saman fitnah membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kes saman fitnah dikemukakan Ahmad Zahid terhadap Dr. Mahathir adalah berhubung dakwaan menggunakan kedudukannya bagi mempengaruhi bekas Perdana Menteri itu untuk campur tangan dalam urusan perbicaraan kes jenayahnya. Manakala kes saman fitnah difailkan Dr. Mahathir pula mengenai dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahwa Ahmad Zahid yang dinamakan sebagai defendant mempersoalkan asal-usulnya. Peguam Dr. Mahathir, Mior Nur Haidir Suhaimi ketika dihubungi media berkata, berikutan itu Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Rozana Ali Yusof mengekalkan tarik perbicaraan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu masing-masing pada 6 November ini dan 11 September ini. Jika terdapat sebarang perkembangan mengenai penyelesaian kedua-dua belah pihak diarahkan untuk memaklumkan kepada mahkamah sebelum tarik perbicaraan, katanya. Beliau berkata demikian selepas pengurusan kes saman fitnah terbabit yang dijalankan melalui aplikasi Zoom hari ini yang turut disertai Peguam Muhammad Sahrul Fazli Kamarul Zaman dan Intan Hanis Afika Rasali. Ahmad Zahid 69 memfailkan saman fitnah terhadap Dr. Mahathir 96 pada 20 April tahun lalu dan melalui pernyataan tuntutannya berkata, Dr. Mahathir menfitnahnya kepada Majelis Pelancaran Aspirasi Parti Pejuang-Pejuang Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-15 di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya pada 23 Februari 2022. Kata Ahmad Zahid, Dr. Mahathir menfitnahnya bahwa beliau pernah hadir di rumahnya bersama beberapa individu lain bagi mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan kes mahkamah yang dihadapinya. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud bahwa beliau seorang yang menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan dan menangguhkan perbicaraan kes jenayahnya yang masih berjalan. Kata Ahmad Zahid, ia juga bermaksud beliau menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi Dr. Mahathir bagi mencampuri urusan perbicaraan jenayah dan mencampuri siasatan yang dijalankan oleh agensi penguatkuasaan terhadapnya. Dr. Mahathir pada 17 Mei tahun lalu menafikan menfitnah Zahid dalam pernyataan pembelaan terhadap saman itu dan mendakwa Presiden UMNO itu menemuinya sebanyak 5 kali antara tahun 2018 hingga 2020. Dalam pertemuan itu, katanya, Ahmad Zahid menyuarakan kebimbangan berhubung kes mahkamah yang dihadapinya. Dr. Mahathir melalui saman difailkannya pula berkata, Ahmad Zahid mengeluarkan kenyataan palsu, berbaur fitnah, dan berniat jahat dengan sengaja merujuk terus kepadanya ketika mesyuarat UMNO bahagian Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Ahli Parlimen Langkawi itu berkata, rangkaian video majelis itu yang mengandungi kenyataan palsu dan fitnah diterbitkan semula menerusi YouTube Astro Awani berdurasi 2 menit 41 saat. Menurut Dr. Mahathir, beliau percaya dengan sesungguhnya bahwa individu dirujuk defendant dalam kenyataan fitnah itu sebagai orang itu, dia dan Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti jelas merujuk kepadanya secara spesifik. Beliau berkata, Ahmad Zahid yang berniat jahat dengan mengeluarkan kenyataan fitnah mendedahkannya kepada rasa tidak puas hati dan dibenci oleh masyarakat. Susulan itu beliau berkata, kedudukannya sebagai seorang negarawan dan tokoh politik yang berpengaruh di mata dunia dipandang serong. Katanya, kenyataan itu merendahkan, mencederakan dan mencemarkan reputasi nama baik, marwah integriti serta image baiknya selain bertujuan melemahkan pengaruh politiknya secara berterusan sehingga mengalami kerugian besar dan teruk. Sementara itu Ahmad Zahid dalam pernyataan pembelaan difailkan pada 17 Agustus tahun lalu menafikan kenyataan yang dibuat pada 30 Julai 2017 adalah berniat jahat untuk menfitnah dan merendahkan reputasi Dr. Mahathir. UMNO Hulu Selangor meluahkan rasa kesal dengan sikap terburu-buru Parti Amanah Negara Amanah yang mengumumkan bahwa kursi Hulu Bernam bakal ditandingi parti itu. Ketua UMNO bahagian Hulu Selangor Datuk Muhammad Isa Abu Kasim berkata, Amanah tidak sepatutnya mengusik kursi yang menjadi kubu kuat BN di Hulu Selangor.
Menurutnya, Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Bernam diwakili UMNO sejak berpuluh tahun dan tidak pernah tewas dalam mana-mana pilihan raya, antara sebab parti itu tetap mempertahankan kursi tersebut. Yang menjadi persoalan, mengapa amanah negeri dan bahagian begitu terburu-buru membuat kenyataan demikian, sedangkan kepimpinan tertinggi gabungan PH dan BN belum lagi membuat sebarang keputusan atau mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung pertukaran Dun terbabit. Sebagai rekan gabungan dalam usaha membentuk kerajaan negeri, saya mohon amanah atau mana-mana partai gabungan untuk menjaga adab dan saling menghormati demi kebaikan bersama, katanya dalam satu kenyataan pada Jumat. Dun Hulu Bernam kini disandang oleh Ketua Wanita UMNO bahagian Hulu Selangor, Datuk Rosni Sohar selama 2 penggal selepas menang pada PRU 13 dan PRU 14 lalu. Pada Kamis, Ketua Pemuda Amanah Hulu Selangor Abdul Muniim Ruslin mengumumkan amanah akan menggantikan BN bertanding di Dun Hulu Bernam pada pilihan raya negeri PRN Selangor 12 Agustus depan. Abdul Munim berkata, pihaknya berterima kasih atas kepercayaan pimpinan amanah, peringkat negeri dan pusat, serta BN khususnya UMNO dalam mencapai kata sepakat mengenai keputusan tersebut. Dalam pada itu, Muhammad Isa berkata, kenyataan dibuat Abdul Munim telah memberi tamparan hebat buatnya sebagai pimpinan tertinggi UMNO bahagian berkenaan. Ujarnya, sejak semalam beliau tidak putus-putus dihubungi oleh kepimpinan dan penyokong BN terutama di Dun terbabit bagi mengetahui gambaran sebenar kedudukan kursi di Dun berkenaan. Selagi Badan Perhubungan UMNO Selangor dan kepimpinan PHBN belum membuat keputusan atau memberi kata putus secara rasmi, kursi Dun Hulu Bernam tetap milik BN. Selaku Ketua UMNO bahagian, saya tetap mempertahankan kursi Dun berkenaan karena kursi Dun terbabit yang diwakili UMNO sekalipun tidak pernah kalah dalam mana-mana pilihan raya, katanya. Beliau turut memohon semua pimpinan BN termasuk UMNO dan penyokong tenang dalam menghadapi situasi menjelang PRN. Polis yakin dapat membawa balik ahli perniagaan yang dikehendaki Lo Tio Jo atau Jolo untuk berdepan tindakan undang-undang di negara ini berhubung peranannya dalam skandal 1MDB. Ketua Polis Negara Razarudin Husin juga memberi jaminan polis tidak pernah menghentikan siasatan kes itu, sebaliknya meminta diberi masa untuk menyelesaikan tugas mereka. Kalau Jasmine Law pun kita boleh bawa balik, masa saja akan menentukan. PDRM tidak pernah berhentikan apa-apa siasatan kita, katanya pada sidang media di Bukit Aman hari ini. Razarudin mengulas penahanan Jasmine Law Aiswan yang merupakan rakan Jolo Jumat lalu. Wanita itu ditahan di Kuala Lumpur dan Deriman pada Sabtu. Dia disiasat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan jenayah, pecah amanah dan penjawat awam oleh penjawat awam atau ejen. Lo ialah bekas pengarah eksekutif strategi kumpulan 1MDB dan didakwa berada dalam lingkungan kenalan rapat Lo. Ditanya mengenai punca yang membawa kepada penahanan Lo, Razarudin enggan mendedahkan lanjut. Ditanya bagaimanakah polis berjaya menahan Lo, Razarudin berkata dia tidak boleh mendedahkan terlalu banyak maklumat atas sebab keselamatan. Saya tak mau cerita sebenarnya, pasal kita juga khawatir sama ada dia suspek atau saksi, ini akan jadi bahaya untuk beliau lah. Bahaya dari segi keselamatan, dia pasal kita ini sebagai badan penguatkuasa yang jaga keselamatan harta dan nyawa, jadi kita tahu apa bahaya dia, apa maklumat kita ada, bukan kata kita nak rahsia, tidak, katanya. Razarudin juga memberitahu media dia tidak boleh menjawab soalan mengenai lokasi Jolo atau di negara mana Lo bersembunyi dengan menegaskan ia ada kaitan dengan langkah teknikal polis. Menurutnya, tindakan mendedahkan maklumat mengenai mana-mana suspek hanya akan menyebabkan mereka mengelak daripada pihak berkuasa. Saya tak akan cerita dengan kamu di mana Jolo berada, saya juga tidak pernah cakap Jasmine Law dekat mana, tapi kita ambil dia. Jika kita dedahkan siasatan, kita pecahlah rahsia, larilah orang suspek, katanya. Malaysian Bioeconomy Development Corporation Bioeconomy Corp melantik Dr. Lee Bon Chi Yi sebagai pengurusi bukan eksekutif yang baru berkuat kuasa 11 Julai 2023. Dalam satu kenyataan, ia berkata Dr. Lee menggantikan Iskandar di Zulkarnain Abdul Khalid yang bersara pada 16 Desember 2022. Dr. Lee berpengalaman luas terutamanya dalam sektor perubatan dan beliau pada masa ini merupakan pakar perunding residen dan pakar
kardiologi di Hospital Pakar KPJ Ipoh, katanya. Sebelum ini beliau telah berkhidmat sebagai timbalan Menteri Kesehatan dari 2018 hingga 2020 dan adalah ahli Parlemen Gopeng dari 2008 hingga 2012 yang mewakili PKR. Dengan kepakaran dan kepemimpinannya, organisasi itu bakal mengukuhkan komitmennya untuk memajukan bioteknologi dan industri berasaskan bio yang mengharmonikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian alam sekitar di Malaysia, kata Bioekonomi Corp.